Hai, apa khabar semua? Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama cikgu dalam ulang kaji Matematik Express PT3. Kali ini kita akan belajar tajuk dalam tingkatan 3 iaitu nisbah trigonometri. Tajuk nisbah trigonometri adalah berkaitan dengan sudut di dalam segitiga bersudut tegak. Sebagai contohnya di sini, sudut ini ialah sudut theta. Sisi yang menyentuhnya dikenali sebagai sisi bersebelahan. Sisi yang berada bertentangan dengannya ialah sisi bertentangan, manakala sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah dikenali sebagai hipotenus. Untuk mencari nilai sudut ini, kita boleh menggunakan 3 cara, sama ada menggunakan sin, cos ataupun tangent. Untuk mencari menggunakan sin, formulanya ialah sisi bertentangan dibahagikan dengan hipotenus ataupun S sama dengan T per H. Jika menggunakan cos formulanya ialah sisi bersebelahan dibahagikan dengan hipotenus. Jadi bersebelahan ialah kita ambil ringkasnya sebagai S dan hipotenus sebagai H. Jadi K ialah bersama dengan S per H. Manakala untuk tangent pula, tangent sisi bertentangan dibahagikan dengan sisi bersebelahan. Bertentangan tadi kita gunakan T, bersebelahan kita gunakan S. Jadi tangent ialah T per S. Murid-murid boleh menghafal menggunakan teknik. Apa juga teknik sebagai contohnya di sini untuk mengingati sin, kita boleh gunakan saya tak hafal S bersamaan dengan T per H. Kalau saya hafal cos bersamaan dengan sebelah per hipotenus, tentu tak susah. Tangent bersamaan dengan tentang persebelahan. Dalam tajuk ini juga, ada sudut-sudut khas yang boleh dicari tanpa menggunakan kalkulator, iaitu sudut 30 darjah, 45 darjah dan juga 60 darjah. Cara mengingatinya ialah kita boleh melukis gambar rajah segitiga bersudut tegak sebagaimana yang tertera di sini. Soalan yang pertama, berdasarkan nisbah trigonometri yang diberi, tuliskan nombor yang betul dalam petak yang disediakan pada rajah. Yang pertama, tangent X bersamaan dengan 5/7. Kita akan gunakan formula yang telah dihafal sebelum ini. Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Jadi untuk mencari tangent di sini tentang persebelahan. Jadi jika sudut yang terlibatnya adalah di sini setentang bermaksud bertentangan dengannya ialah T, sebelahannya ialah yang menyentuhnya ialah S. Jadi nilai 5/7 di atas ini merujuk kepada T dan 7 ini merujuk kepada S. Jadi kita isikan dalam kotak, dalam petak yang disediakan ini, T-nya ialah 5, manakala sebelahnya ialah 7. Untuk cos pula, sudut 1-nya adalah di sini. Formula cos adalah sebelah dibahagikan dengan hipotenus. Jadi sudutnya di sini, sebelahnya ialah yang menyentuhnya S di sini. Hipotenus ialah 90 darjah bersetentangan. Ini ialah H. Jadi S-nya ialah 8, manakala hipotenusnya ialah 15. Seterusnya, sin Z. Sudut Z ialah di sini. Sin ialah formulanya setentang, tentang dibahagikan dengan hipotenus. Jadi kalau sudut Z di sini setentangnya ialah garisan ini ialah setentang. Hipotenus ialah setentang dengan 90 darjah, ini ialah hipotenus. Jadi setentangnya adalah 6, manakala hipotenusnya ialah 13. Jadi ada 3 markah di sini. Setiap satunya jika lengkap akan mendapat 1 markah bagi setiap jawapan. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe sebelum cikgu meneruskan soalan yang kedua. Jadi soalan yang kedua menunjukkan rajah menunjukkan 2 batang yang tegak
iaitu PQ dan RS. PQ dan juga RS di atas tanah mengufuk. Diberi tangen theta 3/2 dan tinggi tiang PQ ialah 5 kali tiang RS. PQ tingginya adalah 5 kali RS. Hitung tinggi dalam meter tiang RS. Jadi di sini kita lihat bahawa untuk mencari panjang PQ, kita boleh gunakan maklumat yang diberi di sini, iaitu tangen theta bersamaan dengan 3/2. Okay, ini ialah nilai yang diberi. Daripada rajah pula, tangen theta kita lihat segitiga bersudut tegak yang ini. Okay, sudut theta-nya adalah di sini. Jadi kita gunakan tangen theta daripada rajah, tangen setentang persebelahan. Setentangnya ialah 6, persebelahannya ialah PQ. Jadi di sini kita buatkan hubungan 6 per PQ adalah sama dengan 3/2. Jadi kita selesaikan samaan ini, darabkan silang. PQ darab 3, 3 PQ bersamaan dengan 6 darab 2, 12. Jadi PQ nilainya bersamaan dengan 12 bahagi 3. Nilainya ialah 4. Jadi jarak ketinggian PQ ialah 4 meter. Jadi di sini kita labelkan PQ sebagai 4 meter. Seterusnya, barulah kita boleh mencari panjang RS, tinggi tiang RS. Pada hubungan tadi, PQ adalah bersamaan dengan 5 RS. PQ ialah 4 bersamaan dengan 5 RS. Ataupun kita tuliskan 5 RS bersamaan dengan 4. Jadi RS panjangnya adalah 4/5 ataupun bersamaan dengan 0.8 meter. Di RS sebenarnya adalah 0.8 meter. Okay, selesai untuk soalan nombor 1. Yang kedua, cari nilai alfa. Nilai alfa di sini sudutnya adalah, kita perlu membentuk segitiga bersudut tegak. Bagi sudut alfa ini kita perlu bentukkan segitiga bersudut tegak. Jadi untuk mencari nilai alfa, maklumat yang ada di sini ialah sisi bertentangan dengannya adalah 6 meter dan kita perlu mencari sisi yang bersebelahannya iaitu di sini. Jadi untuk mencari panjang ini nilainya adalah 4 ditolakkan dengan 0.8 bersamaan dengan 3/2 meter. Jadi sekarang kita boleh mencari nilai alfa. Gunakan tangen alfa bersamaan dengan setentang dengannya adalah 6, sebelahan dengannya adalah 3/2. Jadi untuk mencari alfa, murid-murid boleh tekan shift tangen alfa 6 per 3/2. Jadi kita akan dapat 61.93 darjah ataupun ditukarkan kepada darjah dan minit, nilainya ialah 61 darjah 56 minit. Jadi untuk mendapatkan markah, keseluruhan untuk bahagian pertama adalah 2 markah. Jadi bahagian pertama tadi kita telah kirakan di sini. Yang kedua adalah di sini. Jadi bahagian pertama 2 markah, bagaimana untuk kita dapatkan? Biasanya apabila kita berjaya menunjukkan panjang PQ-nya adalah 4, akan dapat 1 markah. Manakala berjaya menunjukkan jawapan kepada RS 0.8 akan mendapat 1 lagi markah. Jadi 2 markah untuk bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua juga 2 markah. Berjaya menunjukkan hubungan ini tangen alfa bersama dengan 6 per 3/2 K1 dan nilai sudut sama ada dalam darjah sahaja ataupun dalam darjah dan minit akan mendapat 1 markah. Jadi keseluruhannya ialah 4 markah. Seterusnya, soalan yang terakhir. Rajah menunjukkan sebuah tanjakan yang dibina menggunakan sebuah kubus dan sebuah prisma tegak. Ini ialah kubus dan ini ialah prisma tegak. Luas setiap permukaan kubus ialah 9 meter persegi. Ini ialah 9 meter persegi.
dan luas segitiga LMN ialah 6 meter persegi. Okey, LMN 6 meter persegi. Cari nilai X. Kalau kita perhatikan soalan ini, dia menggabungkan tajuk bentuk geometri dan juga tajuk nisbah trigonometri. Jadi untuk mencari nilai X, kita perlu tahu sudut, kita perlu tahu panjang sisi NL dan juga panjang sisi LM. Jadi untuk mencari panjang sisi NL, oleh kerana ini merupakan permukaan bagi sebuah kubus, bermaksud sisinya adalah sama. Jadi kita anggapkan ini sebagai A, panjang A, lebar A. Jadi A kuasa 2 bersamaan dengan 9. Untuk cari A sahaja, punca kuasa 2 bagi 9, nilainya adalah 3. Jadi panjang NL ni sebenarnya adalah 3. Okay, seterusnya kita perlu mencari panjang LM. Oleh kerana permukaannya berbentuk segitiga, jadi formula luas segitiga 1/2 didarabkan dengan LM, didarabkan dengan tingginya tadi kita telah kirakan bersamaan dengan 3, luasnya adalah 6. Jadi untuk mencari panjang LM, selesaikan persamaan ini, 6 didarabkan dengan 2 dan dibahagikan dengan 3. So, panjangnya kita selesaikan, ini ialah 2 darab 2 bersamaan dengan 4 meter. Jadi daripada sini kita dapati bahawa untuk segitiga bersudut tegak, sudut X, sisi yang bertentangan dengannya adalah 3, sisi bersebelahannya adalah 4. Jadi untuk mencari nilai X, kita boleh menggunakan formula tangent. Tangent X bersamaan dengan 3/4. 3/4. Jadi untuk mencari X sahaja, nilai sudut X ini, tekan shift tangent, masukkan 3/4. Okay, kita akan dapat nilai X-nya adalah 36.87 darjah ataupun ditukarkan kepada darjah dan minit, 36 darjah 52 minit. Di keseluruhannya ada 3 markah. Okay, untuk markah yang pertama diberi kepada panjang apabila berjaya mengira panjang NL sama ada pada rajah ataupun pada kiraan. Ini ialah 1 markah. Ataupun berjaya menunjukkan panjang LM. Salah satu ini kita akan mendapat markah K yang pertama. Okay, markah yang berikutnya ialah apabila menunjukkan hubungan tangent ini, tangent X bersamaan 3/4, dapat markah yang kedua, dan akhir sekali nilai X sama ada dalam unit darjah sahaja ataupun darjah dan minit, akan mendapat markah yang ketiga. Jadi keseluruhannya ada 3 markah. Selesai bahagian pertama, ulang kaji ekspres matematik PT3 bertajuk nisbah trigonometri. Jumpa lagi dalam siri yang kedua. Jangan lupa teruskan sokong cikgu, kongsikan kepada seberapa ramai rakan-rakan anda.